Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengimbau kembali tentang pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Bila kita sebut tentang negara Islam, tentu saja kita semua bersetuju bahawa negara Islam pertama iaitu Madinah Munawwarah yang telah dibuka ataupun telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka era kegemilangan pemerintah Islam itu bermula pada zaman Rasulullah SAW itu sendiri. Setelah Rasulullah SAW berhijrah, diperintahkan berhijrah oleh Allah Ta'ala dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW telah disambut oleh penduduk Yathrib yang sememangnya telah menunggu Rasulullah SAW. Ingat tak lagi? Tentang isi kandungan Aqabah yang kedua. Antara isi kandungan tersebut ialah memberi ketaatan kepada Rasulullah SAW. Sebaik tiba di Yathrib, Rasulullah SAW ini telah diangkat menjadi pemimpin kerajaan Islam pertama di dunia yang berpusat di Madinah. Dahulunya namanya Yathrib, kemudian sekarang ini dikenali dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah SAW telah membentuk Piagam Madinah yang menjadi asas pembentukan negara Madinah pada ketika itu. Ianya merupakan perlembagaan yang bertulis pertama di dunia, dan kandungan piagam ini sendiri mengandungi 40 fasal, 23 fasal. Piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan juga kaum Muhajirin. Dan 24 pasal lagi ianya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat bukan Islam yang berada di Madinah pada ketika itu, iaitu dari kalangan kaum Yahudi. Setelah Rasulullah SAW, pemerintahan Islam ini kemudiannya diterajui oleh para sahabat Nabi yang dikenali sebagai zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Pada ketika ini, pusat pemerintahan masih lagi di Madinah, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, pusat pemerintahan ini akhirnya bertukar ke Damsyik semasa kerajaan Umayyah yang telah diasaskan oleh Muawiyah setelah berakhirnya kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Seterusnya, kerajaan Abbasiyah pula mengambil alih. Bila mana kerajaan Muawiyah berakhir, kerajaan Abbasiyah pula telah berkuasa pada tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Akhirnya era pemerintahan Islam ini tamat pada zaman pemerintahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan mengimbau era pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin melalui video animasi yang akan kita tonton bersama sebentar lagi. Tapi sebelum itu, pelajar-pelajar, pastikan pelajar-pelajar sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk menjawab soalan-soalan. Sepanjang menonton tersebut, pelajar akan mendapat jawapan kepada soalan-soalan yang boleh dimuat turun pada barcode yang terpapar di skrin sekarang ini. Anda sudah bersedia? Jangan lupa dapatkan jawapan sewaktu sedang menonton untuk soalan 1 hingga 8. Jom tonton. Orang bolehlah raih suara ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Terimalah dunia baru Islam. Masih basah kenangan indah zaman cemerlang.
Islam. Era gemilang ketika Rasul ada di sisi para sahabat mentadbir bumi. Zaman nubuwah era khulafa Islam laksana, api yang menyala menerangi teman dan juga sahabat, bahan panasnya membakar lawan. Di celah itulah kami mengatur langkah membina sebuah taifah. Di sini bara tak pernah padam, digenggam kuku sebuah azam. Ayuhlah para mujahid, ayuhlah para mujahidah, kita tinggalkan zaman fitnah agar terus tegak kalimah Allah, agar terbangun dunia baru Islam. Wow, berzaham. Alamak, lagu dunia baru Islam. Lama dia kat sini. Tak, tapi dapatlah dengar sebuah lagu. Pandai saya dengar lagu ni. Lagu tu berkaitan dengan apa? Itu bercerita tentang zaman nubuah, iaitu zaman Rasulullah SAW dan juga era Khulafah Ar-Rashidin dalam mentadbir bumi. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya tahu. Tapi saya kurang tahu tentang zaman Khulafah Rashidin. Boleh awak ceritakan sedikit? Boleh. Tapi kita ke kantin dulu. Okay? Dah agak lah. Lepas nyanyi tadi. Khulafah Ar-Rashidin terdiri daripada 4 orang khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW tidaklah menamakan siapa-siapa untuk mengganti baginda. Lalu Majlis Syura telah bersetuju mengangkat ataupun memberi kepercayaan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk merajui kepimpinan pemerintahan Islam setelah kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik pimpinan Abu Bakar As-Siddiq ni. Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang tegas. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, terdapat segelintir umat Islam yang murtad dan ada juga yang mengaku menjadi Nabi. Tak salah Nabi tersebut palsu kan? Yalah, Nabi Muhammad kan Khatamul Anbiya. Bahkan ada juga umat Islam pada ketika itu enggan bayar zakat. So, Sayyidina Abu Bakar apalagi untuk memastikan kesucian Islam agar tidak dipermainkan oleh golongan tersebut, beliau telah memerangi mereka. Ya, pernah dengar cerita Saidina Abu Bakar ni juga seorang yang setia dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah wafat, baginda telah menghantar utusan kepada kerajaan Khurasan. Tapi mereka telah membunuh utusan tersebut. Saidina Abu Bakar bila mendengar berita tersebut terus menghantar penglima Usamah bin Zaid. Ya, betul tu. Bukan itu sahaja. Abu Bakar As-Siddiq ni juga seorang yang berpandangan jauh. Pada peringkat awal, Al-Quran ni selain dihafaz oleh para sahabat, ianya
telah ditulis di pelepah tama, kepingan batu, tulang dan kulit binatang. Oleh itu, Abu Bakar Siddiq telah mengambil inisiatif untuk menghimpun ayat Al-Quran tersebut. Saya dengar Abu Bakar Siddiq ni bukanlah pemerintah yang diktator. Ya, dia ni seorang yang meraihkan pandangan orang lain. Dalam membuat keputusan, dia akan meminta pandangan daripada sahabatnya terlebih dahulu. Contohnya dalam menentukan strategi peperangan. Jom kita pergi library. Bagaimana pula ciri kepimpinan Umar Al-Khattab? Umar lagilah seorang yang tegas. Contohnya dalam peperangan Yamamah. Umar telah menggantikan Panglima Angkatan Tentera Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah. Umar ni seorang pemimpin yang adil. Untuk memastikan kebajikan rakyatnya, beliau pergi meninjau sendiri keadaan rakyatnya. Pernah satu malam, Umar dan pembantunya, Aslam, telah keluar menyamar dan membuat rondaan ke suatu tempat yang bernama Haram. Tiba di satu tempat di sebuah rumah kecil yang usang di pinggir desa, Umar dan Aslam ni mendapati ada seorang wanita dan beberapa orang anak yang sedang menangis kelaparan. Kelihatan seorang ibu yang sedang dikelilingi anak-anaknya sedang memasak sesuatu di dalam periuk. Kita itu kelihatan sangat sedih, manakala anak-anaknya kelihatan sangat lapar. Sayyidina Umar radhiyallahu melihat terdapat sebuah periuk yang sedang menyala api di bawahnya. Tetapi dalam periuk tersebut, tahu ada batu. So Umar pun menangis dan merasa bersalah sangat melihat penderitaan rakyatnya. Lalu dia bersegera mengambil makanan dari Baitul Mal untuk diberikan kepada ibu tersebut. Au, silutlah. Memang pemimpin berjiwa rakyat ni. Inilah contoh teladan yang sebaik yang dicontohi. Sedangkan Umar radhiyallahu telah dijadikan syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau masih lagi takut akan disoal di akhirat kelak mengenai kepimpinannya. Apatah lagi kita ni yang langsung tidak dijanjikan syurga lagi ni. Itulah, sekarang ni ramai yang bercakaran untuk menjadi pemimpin. Padahal tanggungjawab pemimpin ni terlalu besar. Umpama meletak sebelah kaki ke lubang neraka. Jika tidak melaksanakan tanggungjawab, boleh jatuh dalam gaung neraka tu. Saya dengar Umar ni juga seorang yang berfikiran terbuka kan? Ya, dia seorang yang bersedia ditegur. Walaupun dia ni seorang khalifah, tapi masih lagi menerima pendapat para sahabat yang lain. Malahan, Sayyidina Umar ni juga seorang yang cekap. Ialah yang menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan yang baru. Bahkan dia jugalah yang mengemasginikan Baitul Mal tu. Oh, ya dengarnya dia jugalah yang melantik gubernur untuk mentadbir wilayah Islam. Kan? Setelah Sayyidina Umar mangkat, Sayyidina Uthman pula dilantik menjadi khalifah oleh Majlis Syura. Beliau seorang yang berfikiran terbuka. Beliau telah melonggarkan syarat penggunaan Baitul Mal dan membenarkan para sahabat keluar daripada kota Mekah. Al-Quran berusaha Uthman ni yang dinampakkan kita sekarang ni atas inisiatif beliau kan? Ya betul, beliaulah yang membukukan Al-Quran dengan najah Arab Quraisy. Beliau juga seorang yang inovatif hingga menubuhkan angkatan tentera laut pada ketika itu. Bukankah dia juga
yang membesar Masjid Nabawi. Ya, dia jugalah yang banyak menyumbang harta untuk pertahanan negara. Janganlah kita keluar daripada label ini. Takut mengganggu pula orang lain yang baca buku. Jom kita keluar. Okey, macam mana pula kepimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali ni seorang yang tegas untuk meredakan kemarahan puak pemberontakan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau telah memecat beberapa orang gubernur. Bahkan Sayyidina Ali juga seorang yang berilmu. Dan dari kecil dia rapat dengan Rasulullah SAW. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Dah tentulah dia memiliki ilmu yang tinggi. Beliau ni juga seorang wali kan? Kalau tak silap saya, sebenarnya dengan cerita, dia ni hampir setiap peperangan mesti ada dia. Bukan barisan belakang, di barisan hadapan sekali. Dan satu lagi, dia hebat. Dia boleh terima jawatan khalifah tu dalam suasana keadaan negara yang kurang aman pada ketika tersebut. Ya, betul tu. Sayyidina Ali juga seorang yang berpandangan jauh. Pernah dia menangguh hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Utsman kerana pada ketika tersebut negara masih lagi huru-hara. Okey, kelas nak? Okey. Di celah itulah kami mengatur langkah membina sebuah taifah. Alhamdulillah, pelajar-pelajar sekalian, daripada perbualan Iman dan Ika itu tadi sudah tentunya saya percaya pelajar-pelajar sekalian dah pun mendapat jawapan soalan 1 hingga 8. Jom kita semak jawapan anda. Okey. Soalan yang pertama, sebutkan 4 orang khalifah yang memerintah pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Okey, apa jawapan dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, betul. Okey. Umar Al-Khattab. Ya. Okey, yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Okey. Kita tengok soalan yang kedua pula. Siapakah yang berjaya memerangi golongan murtad dan nabi palsu? Okey, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Pandai. Okey, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah yang menghimpun tulisan ayat Al-Quran? Ya, siapa jawapan? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq lagi ya. Abu Bakar As-Siddiq. Okey, soalan yang keempat. Siapakah yang meninjau sendiri keadaan rakyatnya untuk memastikan kebajikan mereka? Bukan Abu Bakar As-Siddiq lagi. Umar Al-Khattab. Okey. Okey, soalan yang kelima. Siapakah yang menubuhkan Majlis Syura dalam beberapa jabatan baru? Ya, siapa? Ya, betul. Umar Al-Khattab. Okey, soalan yang keenam. Siapakah yang membukukan Al-Quran dengan lahjah Arab Quraisy? Okey, siapa? Bukan Umar Al-Khattab, tetapi Utsman bin Affan. Okey. Kita pergi soalan yang ketujuh. Siapakah yang menubuhkan Angkatan Tentera Laut?
Utsman bin Affan. Ya, betul. Okey. Seterusnya kita nak tengok soalan yang ke-8. Siapakah yang memiliki ketinggian ilmu dalam bidang dalam pelbagai bidang? Okey, siapa? Ya, Ali. Ya, Ali bin Abi Talib. Okey. Okey. Betul semua. Mumtaz. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita cicikan kepimpinan Khulafaur Rasyidin dengan melihat soalan 2 hingga soalan 8. Okey, kita tengok soalan 2 ni. Soalan 2 ni merujuk kepada ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang seorang yang tegas. Kan? Buktinya beliau tu bila mana dilantik menjadi khalifah, beliau telah pergi memerangi golongan murtad. Kan? Pergi memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Dia memerangi juga golongan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai nabi palsu. Okay, kita tengok soalan ketiga. Soalan ketiga pula, tindakan Abu Bakar ni yang menghimpun tulisan daripada ayat Al-Quran daripada pelepah kurma dan sebagainya itu membuktikan Abu Bakar ni seorang yang berpandangan jauh. Kerana dia mengharap, dia agar ayat Al-Quran ini dapat dibaca oleh umat Islam yang tidak menghafaznya. Kan? Sebelum itu, ayat Al-Quran ini telah dihafaz oleh para sahabat. Dan dia berpandangan, kalaulah para sahabat ini meninggal dunia, dah tentunya ayat Al-Quran itu tak dapat disampaikan kepada umat yang kemudian. Maka di sinilah kita tengok Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang berpandangan jauh. Dengan itu dia pergi kumpul-kumpulkan, diarahkan tulis di atas pelepah kurma dan sebagainya. Kan? Okey. Seterusnya kita tengok soalan 4 pula. Soalan 4 ni pula berkaitan dengan keadilan Umar terhadap rakyatnya yang tidak berkemampuan. Kan? Kita tengok bagaimana Umar turun sendiri, lihat situasi rakyatnya yang susah sehingga dia mengalir air mata dia sendiri melihat kesusahan rakyat dia. Dia rasa bersalah atas penderitaan kemiskinan rakyatnya. Okey. Soalan yang kelima pula, yang menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baru itu merujuk kepada kecekapan Umar dalam mengurus pentadbiran negara. Kebijaksanaan Umar tu, kan, dia mengurus pentadbiran negara tersebut. Okey, soalan ke-6 pula membuktikan bahawa Sayyidina Utsman seorang yang berpandangan jauh. Tadi Abu Bakar Siddiq seorang berpandangan jauh. Sekarang ni pula Sayyidina Utsman pula seorang yang berpandangan jauh. Kan? Dan sudut mana? Di mana dia telah membukukan. Kalau Abu Bakar Siddiq tadi mengumpul tulisan-tulisan, kan, ditulis di pelepah, ditulis di batu, di kayu dan sebagainya tersebut, dikumpulkan. Utsman pula dia bukukan Al-Quran tu. Tengok. Apa mereka pemimpin-pemimpin khalifah Khulafaur Rasyidin ni seorang yang berpandangan jauh, kan? Jadi tindakan Utsman bin Affan ini membukukan ayat Al-Quran tadi telah memberi kemudahan untuk kita umat Islam membaca Al-Quran pada zaman sekarang. Kerana bukan semua umat Islam menghafaz ayat Al-Quran ini. Okey. Jadi kita tengok soalan 7. Soalan 7 tu pula menunjukkan Utsman ni seorang yang inovatif. Dengan dia menubuhkan angkatan tentera laut. Asalnya tak ada angkatan tentera laut. Tapi itulah inovasi seorang pemimpin yang telah menubuhkan angkatan tentera laut untuk menjaga keselamatan negara. Okey, kerana kita tahu musuh boleh datang daripada darat, daripada laut, dan boleh datang daripada udara, kan? Okey, soalan ke-8 pula.
merujuk kepada Saidina Ali yang merupakan pemimpin yang berilmu. Oleh itu, penting bagi kita, penting bagi seorang pemimpin mempunyai ilmu untuk memimpin sebuah negara. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, kita dah analisiskan soalan-soalan kita tadi untuk mendapatkan ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin ni. Sekarang ni saya minta pelajar-pelajar semua fokus kembali untuk kita lihat pula soalan, untuk kita dapatkan pula jawapan soalan 9 hingga 15 yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Kita tak dengar, kita tak tonton lagi dah. Ika ada Iman, Ika ada Iman dah balik dah. Okey. Okey, baiklah. Daripada ciri-ciri kepimpinan tersebut, kita dapat melihat beberapa hasil pencapaian pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Pertamanya, dari sudut tanggungjawab terhadap agama. Kalau kita imbas tadi kan, perbualan Iman dan Ika tadi, Iman ada menyatakan Abu Bakar ni sebaik dilantik menjadi khalifah, dia telah memerangi golongan murtad, kan? Dia telah pergi menangani nabi-nabi palsu dan juga golongan-golongan yang enggan bayar zakat untuk menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Itu tanggungjawab seorang pemimpin terhadap agamanya. Itu antara pencapaian yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq untuk memastikan agama Islam ini tidak diperkotak-katikkan oleh umat Islam itu sendiri ataupun orang bukan Islam. Okey. Yang kedua, dalam kepimpinan Umar Al-Khattab yang berpegang teguh dengan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, kan? Di situ kita tengok beliau ni telah melaksanakan tanggungjawab dakwah ni, dakwah Islam ni bukan sahaja di Madinah, tapi dia sehingga ke Mesir, sehingga ke Parsi, sehingga ke Rom. Dilaksanakan, dia sampaikan tanggungjawab dakwah ni. Okey? Mana letaknya Empire Parsi ni? Pernah dengar tak? Di mana dia terletaknya Empire Parsi? Empire Parsi ni terletak, bertapak ataupun terletak di Iran. Dulu Iran ni dikenali sebagai Parsi, kan? Kemudian telah ditukar namanya dan dikenali sebagai Iran dah sekarang ni. Okey? Disitulah Empire Iran, Empire Parsi. Okey? Kalau kita tengok dalam peta ni, besar kan Empire Parsi ni, begitu besar. Okey, jadi sebelum kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda ni pernah menghantar utusan untuk menyebarkan Islam di Parsi. Tapi apa yang berlaku? Utusan Rasulullah SAW ni tadi telah dihalau oleh kerajaan Parsi ni. Okey. Jadi selain pada Parsi tadi, kan, kita tengok Umar Al-Khattab juga menyampaikan dakwahnya hingga ke Rom. Sekarang ni mana pula Empire Rom? Okey, kalau di bahagian bawah tu ada Empire Parsi, bahagian atas itu adalah Empire Rom. Yang juga dikenali sebagai Byzantine. Okey. Merupakan juga empire yang kuat. Empire Parsi dan juga Rom ni sering berperang antara satu sama lain, tapi keputusannya selalunya seri lah. Ternyata kedua-dua kerajaan ni begitu kuat. Okey. Namun kedatangan bangsa Arab ke empire tersebut telah menumbangkan beberapa kawasan Empire Byzantine itu, terutamanya di Timur Tengah. Okey, Empire Rom ni bermula daripada
Itali. Sebab itu di Itali tu ada satu bandar yang dikenali sebagai Rom. Okey. Daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Constantinople. Okey, Constantinople. Pernah dengar tak? Apa yang menarik tentang kota Constantinople? Okey, yang itu kita akan belajar dalam Empire Kerajaan Utsmaniyah nanti. Okey. Jadi itulah beberapa kawasan dalam Empire Rom. Sehinggalah termasuklah juga di Maghribi, Afrika Utara dan Baitul Maqdis. Okey. Sebelum ianya ditawan oleh tentera Islam pada ketika itu, Baitul Maqdis ini adalah di bawah Empire Rom. Okey. Tapi bila mana berlakunya perang salib, Salahuddin Ayyubi telah menawan Baitul Maqdis ni. Okey. Sebelum Rasulullah SAW wafat, baginda seperti biasa telah menghantar beberapa utusan untuk menyebarkan dakwah ke Rom, tapi telah juga ditolak oleh kerajaan Rom. Jadi dalam pemerintahan Sayyidina Umar Khattab ini, banyak dah kawasan Empire Rom ini telah ditakluki, telah ditawan, termasuklah juga Baitul Maqdis ni tadi. Okey. Dengan itu dakwah Islam itu dapat dikembangkan di Rom dan juga di Parsi. Okey. Kita tengok pula pencapaian dari sudut politik. Pembukaan wilayah baru seperti Iraq, Syam oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman telah mematahkan beberapa pemberontakan dan meluaskan kuasanya hingga ke Rom, Mesir, Afrika Utara, dan juga Cyprus. Macam mana sebut ni? Cyprus. Okay. Jadi Sayyidina Umar ni, tapi Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar ni pula telah menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baru seperti tentera, polis, pencukaian dan perbendaharaan negara. Itu antara pencapaian dari sudut politik oleh kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kemudian dalam bidang ekonomi, Umar Al-Khattab telah memperkenalkan cukai jizyah dan kharaj. Jizyah ni apa? Jizyah ni cukai ke atas bukan Islam, yang mana mereka ni duduk di negara Islam. Dengan kata lain, jizyah ni macam cukai perlindungan dah. Okey. Kharaj ni pula iaitu cukai ke atas tanah pertanian yang dimiliki oleh orang non-Muslim, hasil daripada tawanan perang lah atau perampasan perang. Okey. Selain Sayyidina Umar memperkenalkan cukai-cukai ini tadi, beliau juga memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan. Okey. Serta mengemas-kini institusi Baitul Mal dan merokat beberapa tanah baru. Okey, itu pencapaian ketika Umar Al-Khattab, okey, dalam bidang ekonomi. Okey. Sayyidina Ali pula telah meneruskan kutipan jizyah tadi kan. Kutipan cukai jizyah ni telah diperkenalkan oleh Umar, tapi sewaktu Sayyidina Ali masih diteruskan kutipan jizyah ini terhadap golongan-golongan kafir zimmi ni tadi. Okey. Dalam bidang sosial pula, kita tengok Umar Khattab ni telah mengasaskan takwim Islam, yang kita guna pakai sekarang ni kan, yang bermula daripada bulan Muharram,
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Penat. Penat menyanyi. Okey, kemudian apa? Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Okey. Kemudian Sayyidina Umar ini juga memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah dan membina kemudahan-kemudahan awam seperti tali air. Okey, dalam bidang penteraan pula kita tengok Umar Al-Khattab ini telah meneruskan pembebasan beberapa wilayah di Iraq contohnya kan, dan membuka Baitul Maqdis di Palestin, dan begitu juga di Mesir. Okey, dan sementara Sayyidina Uthman pula menubuhkan angkatan tentera laut. Okey, dalam bidang pendidikan kita tengok Abu Bakar As-Siddiq ni, dari kita awal tadi cerita Ika dan Iman tu kan, kita tengok Abu Bakar As-Siddiq ni telah mengumpul dan menulis semula ayat-ayat Al-Quran ni tadi. Okey, nasah Al-Quran. Kemudian kita tengok Umar menubuhkan sekolah, iaitu Al-Kutab, sekolah untuk kanak-kanak. Uthman pula telah menyelaraskan bacaan dengan lajah Quraisy tu tadi, dan menulis Al-Quran tadi dalam yang dinamakan sebagai Mushaf Utsmani. Okey, itulah pencapaian kerajaan Khulafaur Rasyidin dalam bidang agama, dalam bidang politik, ketenteraan, ekonomi dan juga sosial. Jadi, mari kita semak lagi jawapan untuk soalan 9 hingga 15. Okey, soalan 9. Siapakah yang menyebarkan dakwah Islam sehingga ke Mesir, Parsi dan juga Rom? Okey, siapa? Umar Al-Khattab. Okey, betul. Okey, soalan 10. Siapakah yang berjaya mematah pemberontakan dan meluaskan kuasanya hingga ke Rom, Mesir, Afrika Utara dan juga Cyprus? Okey, siapa? Uthman bin Affan. Ya, betul. Okey, seterusnya soalan 11. Siapakah yang memperkenalkan cukai baharu seperti jizyah dan kharaj? Okey, siapa? Umar Al-Khattab. Okey, soalan 12. Siapakah yang asaskan Tauhid Islam? Umar Al-Khattab. Betul. Okey, soalan yang 13. Siapakah yang membina kemudahan awam seperti tali air? Okey, siapa? Umar Al-Khattab lagi ya. Bijak-bijak. Okey. Okey, soalan yang ke-14. Siapakah yang buka Baitul Maqdis? Umar Al-Khattab. Okey, dan soalan yang terakhir. Siapakah yang menubuhkan sekolah Al-Kutab? Siapa? Umar Al-Khattab. Betul-betul. Okey, alhamdulillah kita dah jawab semua soalan 1 hingga 15. Okey, akhirnya berdasarkan kepada kepimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin ni tadi, apa iktibar yang kita nak implementasikan dalam diri kita, kan? Kita dah belajar, kita dah tengok beberapa ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan pencapaian-pencapaiannya. Jadi kita ni sebagai umat yang kemudian, okay, kita tahu bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin ini zaman yang dekat dengan zaman Rasulullah, yang telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita dah belajar. Okay, sekarang ni kita nak
mencontohi mencontohi kepimpinan ataupun sifat-sifat ciri-ciri kepimpinan Khulafa ar-Rasyidin ini. Okey. Jadi untuk dalam soalan peperiksaan, untuk menjawab soalan-soalan ikhtibar begini, kita hendaklah mula dengan okey. Kita tengok nak buat soalan ni, kita kena tahu ciri-ciri mereka kan. Ciri-ciri tadi barulah kita dapat ambil untuk dijadikan contoh teladan kepada kita. Okey. Kita tengok Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tadi seorang yang tegas, seorang yang berpandangan jauh kan. Kita dah boleh mencontohi situ. Contoh kita jadi kita nak berazam jadi seperti Abu Bakar, seorang tegas. Hanya dalam ayat bila kita tulis menjawab soalan, kita tulis di situ kita hendaklah contohnya kalau kita ini seorang pengawas, seorang ketua pelajar kan, kita boleh tulis di situ kita hendaklah tegas dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pengawas ataupun pemimpin ataupun ketua kelas, supaya peraturan disiplin sekolah boleh terkawal. Okey. Itu. Seterusnya kita ambil contoh Umar pula. Okey. Umar ni seorang yang berfikiran terbuka. Okey. Kalau kita tengok antara ciri kepimpinan Umar tadi, dia seorang berfikiran terbuka. Dia juga seorang yang bersedia menerima nasihat kan. Di situ kita boleh ambil, kita contoh sifat ciri-ciri kepimpinan Umar ni dalam diri kita. So kita boleh buat situ, kita hendaklah bersedia menerima nasihat daripada guru. Kan? Bila kita bersedia menerima nasihat guru itu, maknanya kita berfikiran terbuka. Kita menerima nasihat, teguran kan. Kita hendaklah bersedia menerima nasihat daripada guru untuk dijadikan panduan kecemerlangan akademik dan juga akhlak kita kan. Okey. Itu Umar dah. Sekarang kita nak mencontohi Saidina Osman pula. Saidina Osman ni kita tengok tadi antara ciri yang menarik di situ iaitu seorang yang inovatif kan. Dia menubuhkan tentera laut kan, pada ketika tersebut. Kita boleh contoh Saidina Osman ni. Contohnya kita hendaklah menyumbangkan idea dan kepakaran untuk mengharumkan nama sekolah contohnya lah, ataupun nama negara kan. Dan ada 2 markah ke situ. Okey. Kemudian Saidina Ali pula kita boleh contohi sifat dia seorang yang berilmu tu tadi kan. Seorang yang mendalami pelbagai ilmu kan. Kita boleh buat kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Kalau dalam situasi semasa ni, kita boleh situasi semasa kita belajar dari rumah, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh dengan menghadiri kelas PDPR. Okey, alhamdulillah. Saya rasa cukup dah pembelajaran kita pada hari ini tentang kerajaan Khulafa ar-Rasyidin. Alhamdulillah. Sebelum itu, pelajar-pelajar boleh scankan barcode ni semula. Okey. Boleh jawab soalan ini semula di dalam Google Form pula. Okey, boleh scan sekarang. Okey, alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Okey, assalamualaikum.